Okey, jadi kita teruskan perbincangan dengan kita sambung tadi dan kita masuk topik yang pertama lah ya. Cikgu tolong beritahu kalau tak nampak slide tu ya, sebab saya kena masuk slide tu secara manual nampaknya. Tak boleh main tekan je, tak boleh. Okey, jadi okey, baik. Ni sekarang slide yang pertama yang wacana. pertama wacana, okey. Okey, jadi selalunya Okey, baik. selalunya soalan wacana dia mesti akan ada awal-awal. Sebab dia kalau kita tengok trend soalan maknanya soalan objektif yang awal-awal tu mesti wacana ataupun penanda wacana. Soalan struktur pun sama. Jadi maknanya soalan wacana mesti ada. Nanti kita akan tengok contoh-contoh soalan. Setahu saya wacana ni tak adalah jadi masalah besar sangat. Dan saya akan laju sikit wacana ni sebabnya bahagian yang akhir itu lagi lebih mencabar tu. Nanti saya akan kongsi lebih lama sikit. Jadi wacana ni cuma pelajar perlu menguasai apa beza antara kohesi dengan koheren. Lepas tu ciri-ciri wacana. Dan kalau konsep wacana tu semua orang dah tahu dah tadi kan. Wacana tu mesti melebihi batas ayat. Maknanya mesti sekurang-kurangnya 2 ayat. Kalau 1 ayat dia bukan wacana. Dan wacana juga tak semestinya dalam bentuk tulisan saja. Lisan juga boleh terdiri pada wacana. Maknanya lisan contohnya orang yang bercakap, ucapan. Ucapan itu satu wacana. Novel itu satu wacana. Cerpen satu wacana. Okey, jadi apabila saya gerakkan ni, Cikgu Sabaria boleh nampak dah slide yang seterusnya. Saya dah tukar slide. Boleh nampak tak? Nampak. Okey. Maknanya slide ni tentang penanda wacana Okey. Penanda wacana. Okey, boleh cikgu. Okey. Maknanya saya boleh tekan satu persatu lah juga. Okey. Jadi yang saya kata tadi hasil pembelajaran tu, pelajar tolong tengok yang bahagian bawah ni. Bahagian bawah tu, mana inilah yang cikgu ajar awak dan juga soalan akan dikemukakan berdasarkan hasil pembelajaran ni. Ni contoh penanda wacana. Pelajar dapat mengkategorikan penanda wacana mengikut jenis. Maknanya awak kena kategorikan, bezakan penanda wacana, menggunakan penanda wacana itu dan menganalisis wacana dan menghasilkan wacana yang utuh. Jadi maknanya soalan dia mesti berkisar tentang hasil pembelajaran. Jadi ini semua awak dah belajar lah. Jadi saya tak akan sentuh banyak, cuma nak tunjukkan petua-petua bagi soalan penanda wacana ni. Jadi masing-masing semua dah tahu dah kan apa penanda penghubung, penanda rujukan, penanda pergantian, penanda leksikal dan penanda elipsis. Okey, jadi kita tengok nanti selepas ni ada soalannya. Sekarang ni selepas penanda wacana dia ada pula kesinambungan idea. Kesinambungan idea ni nanti saya akan kongsi sebab pelajar saya pun masih keliru. Contohnya dia hubungan sebab dengan akibat. Mungkin pelajar kurang masalah sikit sebab dia tahu sebab apa akibatnya. Lepas tu sebab dengan hasil, sebab dengan tujuan, syarat dengan hasil. Tapi bagi yang ini latar kesimpulan ni, itu yang kadang-kadang masalah. Hubungan perbandingan lagi mudah sebab nak tunjukkan perbandingan. Yang sukar sikit ni yang bahagian ni, latar dan kesimpulan, hubungan memperkukuh isi dan hubungan aditif. Itu nanti saya akan kongsi. Bagaimana cara nak bina wacananya dan bentuknya. Sebab yang lain ni memang biasa. Okey. Seterusnya soalan ya. Okey, nampak soalan ni? Okey, ini soalan yang pernah keluar lah. Jadi kita tengok bagaimana cara teknik untuk teknik potong tu tadi. Yang saya kata teknik potong Jadi kalau soalan macam ini, yang manakah pernyataan yang benar tentang wacana? Okey, jadi mana awak kena tandakan wacana Jadi wacana yang pertama dia menunjukkan satu kesatuan idea. Okey, jadi makna pasti betul satu kesatuan idea dah pasti betul. Okey, jadi kalau satu pasti betul, maknanya yang tak ada satu tu boleh potong. Potong dulu. Okey, jadi maknanya awak dah pastilah wacana ni mesti yang pertama tu betul, satu kesatuan idea. Okey, jadi maknanya yang tak ada satu ialah 2, 4 dengan 3, 4. Jadi maknanya potong awal-awal 2 dan 4, 3 dan 4.
Jadi sekarang ni yang ada peluang untuk dipilih ialah antara A dengan B, iaitu 1 dan 2 dan 1 dengan 3. Jadi maknanya dah jimat masa. Maknanya awak tak perlu lagi baca yang nombor 4. Jadi yang nombor 4 tu maknanya memang dah tentu dah tak jadi pilihan. Okey, jadi sekarang ni antara 1, 2 atau 1, 3. Jadi kita tengok yang kedua apa? Merupakan unit bahasa yang melebihi batas ayat. Okey. Jadi yang melebihi batas ayat, maknanya melebihi satu ayat, maknanya sekurang-kurangnya 2 ayat. Jadi dah tentulah jawapannya ya 1 dan 2. Jadi kalau soalan macam ini soalan yang sebenar, maknanya memang mudah dan cepat saja awak boleh dapat jawapan. Jadi yang ketiga memang bukan pilihan jawapan. Mengandungi gabungan subjek predikat itu SEM 2 ya. Subjek predikat tu semester 2. Jadi memang salah. Dan yang keempat menggunakan teknik penyampaian idea yang sesuai. Dia tak semesti teknik penyampaian idea yang sesuai. Jadi jawapannya 1 dan 2. Okey, itu contoh soalan objektif. Jadi maknanya gunakan teknik potong. Ataupun kalau tadi katalah contoh awak pasti satu salah, juga boleh guna teknik potong. Maknanya yang 3 tu dah tentu salah kan. Jadi maknanya kalau 3 dah tentu salah, mana awak potong 1 dan 3, 3 dan 4. Maknanya sekarang ni tinggal 1, 2 ataupun 2, 4. Jadi maknanya daripada 4 pilihan jawapan, awak sudah boleh menjimatkan masa sebab dia tinggal 2 saja, 2 pilihan saja. Jadi bukan lagi 4 pilihan sebab awak dah tahu dah satu yang pasti tu. Sama ada pasti satu betul ataupun pasti satu salah. Okey. Ini bagi soalan wacana juga tapi bentuk struktur. Jadi ini soalan saya ubah suai daripada soalan sebenar. Jadi kalau dia dah bagi satu ayat pernyataan, ayat tu pun kadang-kadang tak lengkap. Jadi awak tinggal sambung saja ayat itu. Ini yang tadi kalau Cikgu Sabariah tanya tadi, kalau dia kata tidak melebihi 40 patah perkataan, jadi jangan campur dengan yang dia bagi. Maknanya 40 perkataan tu mesti yang dibina oleh pelajar. Okey. Jadi kalau berdasarkan permulaan petikan yang diberikan, hasilkan satu wacana yang mengandungi penanda penghubung dan penanda rujukan. Jadi maknanya awak kena faham konsep penanda penghubung, kena tahu contoh penanda penghubung dan penanda rujukan. Okey. Jadi penanda rujukan, penanda penghubung ni biasa dalam esei. Okey, jadi kita tengok contoh. Jadi masa peperiksaan tu jangan lupa tandakanlah, highlight ke penanda penghubung dan penanda rujukan. Itu 2 perkara yang penting. Maknanya dalam wacana yang awak bina itu nanti mesti mengandungi penanda, satu penanda penghubung, satu lagi penanda rujukan. Jadi markah dia 3. Okey. Jadi contoh, semua pelajar berkumpul di tapak perhimpunan sekolah kerana hendak mendengar ucapan terakhir daripada pengetua dalam majlis persaraan beliau. Okey. Mana sambung ayat itu tadi, ayat selepas tu nampak itu dia penanda penanda penghubung. Selepas itu penanda penghubung, selepas itu pengetua akan diraikan dengan pelbagai persembahan. Okey, dalam majlis tu. Kemudian juga sebenarnya penanda penghubung juga kan. Tapi kita nak highlight ataupun kita nak tonjolkan penanda rujukan beliau. Kemudian beliau akan diiringi oleh semua guru dan pelajar ke pintu pagar sekolah. Jadi maknanya awak gariskan perkataan yang menggambarkan penanda itu. Tadi contohnya penanda penghubung. Selepas itu, kemudian selain itu. Jadi itu ayatnya itu bergantung pada ayat soalan dan juga ayat dalam pernyataan. Jadi ini soalan yang pernah keluar. Cuma saya ubah suai. Jadi maknanya itu teknik untuk menjawab soalan ni, maknanya mesti kena ada kedua-dua penanda penghubung untuk 2 markah dan 1 markah lagi mesti ada apa? Unsur kohesi dan koheren. Maknanya jalinan idea, maknanya koheren. Kohesi itu maknanya unsur ketatabahasaan, unsur linguistik. Okey. Maknanya kalau 3 perkataan macam ni mesti ada 2 penanda penghubung dan satu lagi dari segi koheren. Ada koheren, logik, dapat 3 markah.
Okey, kalau 40 perkataan, ini saya kira 32 perkataan. Dah cukup. Jadi ayatnya tak perlu panjang. Okey, itu satu contoh. Ini satu lagi contoh, juga pernah keluar. Ini lagi mudah. Dia tanya saja, dia terus tanya apakah jenis penanda penghubung di petak C. Jadi mana awak kena tahu tu. Ini memang aras rendah lah, kena tahu. Dia dah bagi dah. Penghubung tempoh, penghubung tambahan, penghubung tentangan dan kesimpulan. Jadi C itu dia tak bagi. Jadi awak kena bagi. Apa dia C? Ya, musabab. Jadi kalau musabab, tapi dalam soalan B pula, dia tak mau wacana yang berkaitan dengan musabab. Ini kena hati-hati sebab ada pelajar ni keliru ni kadang-kadang. Dia ingat apabila soalan A tu tanya tentang C, tanya tentang penghubung musabab, dia terus tak baca soalan, dia ingat bina wacana tentang penghubung musabab. Tak semesti ya. Jadi ini kadang-kadang memang mengelirukan. Jadi oleh sebab itu saya kata setiap soalan tu mesti kena garis. Mesti kena tandakan. Jadi dia nak ni yang E tu kesimpulan. Jadi kalau kesimpulan kena bina lah wacana sekurang-kurangnya 2 ayat. Yang menggambarkan koheren dia bagus dan juga ada penanda yang diminta itu. Jadi okey, kita tengok contoh kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi memudahkan urusan seharian anggota masyarakat. Okey, satu ayat. Ayat kedua, apabila ayat kedua saja maknanya dah selamat. Itu sudah dianggap sebagai wacana. Ada 2 ayat. Penandanya, apa penanda wacananya? Pendek kata. Pendek kata ni penanda wacana kesimpulan. Pendek kata kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi banyak memberikan manfaat kepada anggota masyarakat kini. Jadi maknanya ayat pertama mesti ada jalinan idea dan mesti ada, tapi kalau macam ini dia satu markah saja. Maknanya dia terus saja tengok wacana itu ada koheren dan ada contoh penanda wacana yang diminta. Contohnya pendek kata atau kesimpulannya. Pun boleh penanda kesimpulan ya.